Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara MU menentang Leeds, yang mana MU menang 2-0 hasil jaringan dari Rashford dan juga Garnacho. Untuk game ni MU menang. Sebelum ni MU seri dengan Leeds, tetapi untuk game ni MU menang. Bahkan kemenangan MU dengan adanya Harry Maguire yang beraksi sebagai first 11 dan juga kapten. Jadi benda tu siapa sangka yang Erik ten Hag akan bawa turun Maguire selepas MU seri dengan Leeds, tetapi dengan kehadiran Maguire MU boleh menang 2-0 tanpa dibolosi pula tuan. Walaupun pada hakikatnya Maguire adalah buat mistake-mistake yang hampir dihukum oleh pemain-pemain serangan Leeds lah. Tetapi nasib baiklah Maguire juga cepat untuk cover balik dia punya kesilapan. Dari segi defensif, Maguire not bad, boleh dikatakan dia menunjukkan performan yang agak baik walaupun bukan yang terbaik. Dia still lagi menyebabkan defense pasukan MU berada dalam keadaan yang clumsy ataupun berada dalam keadaan yang kelang kabut. Tetapi overall bolehlah kita nak puji, selepas lama tak diturunkan sebagai first 11, dia boleh bermain sebegitulah. Cumanya kalau boleh jangan lama sangatlah hold ball ataupun pegang bola, terutamanya dalam situasi build up play. Dan di second half kalau kita lihat, MU telah melakukan beberapa pertukaran pemain dan juga tactical approach yang berubah daripada Erik ten Hag, yang mana tactical yang berubah tersebut dan juga pertukaran pemain yang dibawa masuk telah memberikan satu dimensi yang baru kepada MU, terutamanya di bahagian serangan dan juga bagaimana MU nak build up play daripada bawah. So benda itulah yang menyebabkan MU boleh menang dengan 2-0. Even sepatutnya boleh menang 4-0 sebab Rashford dan juga Weghorst punya gol dibatalkan akibat daripada offside. Kita tak mau ceritalah pasal offside tu, kita letak tepi sebab dah menang 2-0. Baiklah, sebelum kita cerita dengan lebih detail, saya nak cerita tentang first half dulu. Apakah kekurangan MU waktu first half sehingga mereka tak boleh nak start the build up dan mereka tak boleh nak menyerang dalam keadaan yang lebih selesa. Okey, waktu first half sebenarnya apa yang menyukarkan MU untuk melakukan build up from the behind ataupun menggunakan Maguire ataupun Luke Shaw untuk melakukan build up adalah yang pertama, kerana MU di pressing ataupun ditekan oleh pemain Leeds dengan sangat tinggi dan juga intensity yang tinggi. Bermaksud di sini Leeds United waktu first half mereka punya pressing memang organised, memang tersusun gila, dan dalam pada masa yang sama mereka punya intensity pressing tu memang sangat-sangat tinggi, menyebabkan MU tak boleh nak progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian atas dengan cepat lah. Jadi apabila jadi macam tu, memang MU agak kalang kabut di bawah dan mereka terpaksa progress dengan long ball. Tu sebab bila kita tengok di first half, apabila MU start the build up from the behind ataupun daripada bawah, bila bola dapat kat Maguire ataupun dapat kat Luke Shaw, maka mereka ni tak boleh nak open the ball dengan dalam keadaan yang lebih dekat, ataupun mereka tak boleh nak progress the ball untuk ke midfield department. Sebaliknya apa yang dilakukan adalah Maguire ataupun Luke Shaw, sebaliknya mereka akan melakukan long ball direct terus untuk mencari winger ataupun striker mereka, iaitu Weghorst. So secara umumnya apabila Leeds menekan ataupun pressing MU, maka di sini MU dah tak ada ruang untuk melakukan build up play daripada bawah, menyebabkan MU terpaksa bermain dengan long ball sahaja, ataupun lebih senang cerita direct and long ball lah untuk supply bola ke bahagian hadapan. Dan yang bagusnya tentang Leeds punya pressing ni adalah mereka punya pressing bukan towards orang yang hold ball ataupun bukannya kepada arah orang yang pegang bola sahaja, tetapi apa yang dilakukan oleh Leeds adalah mereka melakukan juga angle press. Bermaksud di sini adalah mereka melakukan pressing, contoh Maguire pegang bola, maka akan ada pemain Leeds akan follow up untuk press Maguire, dan dalam pada masa yang sama 2 ataupun 3 player hadapan Leeds lagi mereka akan press untuk menutup ruang daripada Maguire untuk open game, sama ada kepada Luke Shaw, kepada Malaysia, kepada Dalot dan even di bahagian tengah. So apabila sudut-sudut yang kosong telah ditutup oleh Leeds hasil daripada pressing yang mereka lakukan ketika Leeds berada dalam keadaan out position, maka di sinilah yang menyukarkan MU untuk keluar daripada pressing tersebut dan MU bermain dengan lebih direct dan juga long ball ketika first half. Itu yang menjadi permasalahan utama untuk
untuk Manchester United keluar daripada tekanan yang diberikan oleh Leeds dan mereka mengalami kesukaran masa ataupun kesukaran dalam perlawanan ini untuk build up play daripada bahagian bawah. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang menyebabkan pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh Leeds ni menjadi waktu first half dan menyebabkan MU bermain dengan long ball and direct ball adalah disebabkan yang mana Fred dan juga Sabitzer tak memberi bantuan yang cukup kepada centre back untuk mereka collect the ball from the behind ataupun daripada bawah lah. So apabila Sabitzer dan juga Fred mereka tak turun ataupun tak drop deep sikit untuk collect the ball dan progress the ball untuk naik lebih tinggi, maka di sini Maguire dan juga Luke Shaw tak dapat support yang banyak untuk mereka supply bola ke bahagian hadapan. Itu yang juga menjadi persoalan kenapa Fred dan juga Sabitzer tak memainkan peranan mereka untuk membantu Maguire dalam build up play untuk collect the ball ataupun open space kepada Maguire ataupun Luke Shaw untuk mereka progress the ball jadi lebih tinggi. So benda tu yang terjadi waktu first half yang menyebabkan kita boleh katakan waktu first half memang MU banyak buat mistake, passing ke belakang, long ball disebabkan MU kena press, dan yang kedua MU tak ada orang yang backup ataupun memberi support kepada Maguire dan juga Luke Shaw untuk progress the ball lebih tinggi, terutamanya daripada Fred ataupun Sabitzer yang mana mereka stay in the line dekat tengah tetapi mereka tak drop deep sikit untuk tolong. So benda tu yang menjadi kelemahan utamalah kepada pasukan MU waktu first half. Tetapi apabila masuk second half, MU telah bermain dengan lebih baik dan mereka menggunakan tactical approach yang berlainan. Yang mana kalau kita tengok waktu first half, Weghorst, yang mana kalau kita tahu macam saya cakap tadi, Weghorst diguna pakai yang mana MU bermain dengan long and direct ball dan lebih kepada hantaran-hantaran bola tinggi. Jadi waktu first half memang attacking ataupun forward MU memang kurang lah, Rashford, Sancho, Weghorst dan sebagainya. Tetapi waktu first half apabila penggunaan Weghorst sebenarnya dia lebih digunakan untuk merebut area duel ataupun memenangi bola di udara, yang mana kalau kita tengok Maguire ataupun De Gea akan menghantar bola lebih tinggi ke bahagian hadapan. Dekat situlah Weghorst akan guna dia punya fizikal dan juga ketinggian dia untuk dapatkan bola, untuk menang bola dengan dalam area duel. Dan waktu tu yang menjadi kesilapan MU waktu first half adalah apabila Weghorst drop deep untuk menang bola tersebut hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh De Gea ataupun Maguire, tetapi apabila Weghorst menang orang kata apa bola tersebut, dia tak ada support dan dia tak ada player MU yang buat run in the behind ataupun cover up ganti tempat Weghorst di bahagian hadapan, yang menyebabkan Weghorst pun tak boleh nak buat apa, dia akan open balik bola di kawasan dia sendiri sahaja. So dia akan open kepada Bruno balik, open kepada Rashford di bahagian kiri kan, tetapi di bahagian hadapan tak ada. So benda tu menyebabkan Weghorst yang bertindak sebagai fast nine ataupun untuk memenangi bola lebih kurang macam fast nine lah waktu first half, tidak menjadi apa-apa impak kepada bahagian serangan MU disebabkan gameplay MU macam tu. Tetapi apabila masuk second half, apa yang dilakukan oleh pasukan MU, Erik ten Hag, apa yang dilakukan oleh beliau adalah beliau mengeluarkan Malacia, menggantikan dengan Martinez, membawa masuk Garnacho dan juga membawa masuk Wan-Bissaka dan sebagainya lah. Tetapi benda yang positif adalah kemasukan Garnacho dan juga Martinez, yang mana kemasukan Garnacho dan juga Martinez bermain sebagai centre back, dan juga Luke Shaw apabila Malacia keluar dia cover balik tempat Malacia, yang mana apabila Luke Shaw cover balik tempat Malacia di bahagian kiri ni, kita kena faham Malacia bukannya pemain yang teruk ataupun bukannya pemain yang tak bagus. Sebenarnya Malacia bagus untuk game ni, yang mana untuk in term of defending memang Malacia sangat bagus dan dia bertindak sebagai inverted fullback, yang mana ketika dalam build up play Malacia akan masuk untuk cover bahagian tengah dan Fred akan bermain dengan lebih tinggi. Cumanya apabila in term of build up dan juga in term of attacking, Malacia dia tak boleh nak supply dan give banyak support kepada Rashford untuk buat overlap, dan dia punya attacking trait ataupun ancaman kepada bahagian pertahanan lawan dalam sewaktu menyerang Malacia tidaklah sebagus Luke Shaw. Jadi apabila berlakunya
pertukaran yang dilakukan oleh Erik ten Hag dengan mengeluarkan Malaysia dan push untuk Luke Shaw bermain di bahagian kiri, maka dekat sinilah berlaku perubahan, yang mana apabila Luke Shaw bermain di bahagian kiri, kita boleh tengok yang Luke Shaw bermain dengan sangat bagus in term of attacking dan juga in term of defending. So benda tu memang orang kata apa, potential, dan juga apa yang dilakukan oleh Luke Shaw di bahagian kiri memang sangat bagus, dan benda tu juga dibantu oleh Martinez, yang mana untuk first half kalau kita lihat Luke Shaw bermain sebagai left centre back, dia tak boleh nak progress the ball dengan lebih tinggi dan dia tak boleh nak bertindak sebagai ball playing defender. Tetapi apabila kemasukan Martinez, dia cover balik tempat Luke Shaw ambil balik bahagian kiri, maka dekat sini MU punya starting build up play adalah lebih bagus dan lebih menarik apabila Martinez yang dikenali sebagai ball playing defender mampu untuk start build up dengan baik bersama dengan Maguire. So that is the point lah apabila MU melakukan pertukaran, bukan hanya pertukaran di bahagian hadapan tetapi di bahagian pertahanan, yang bermakna mereka memfokuskan build up play daripada bahagian bawah. So pertukaran yang dilakukan di bahagian bawah juga memberi impak yang sangat penting kepada startingnya build up play yang MU cuba lakukan waktu first half tidak menjadi, tetapi di second half lebih menjadi dengan kemasukan dan juga perubahan taktikal yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Luke Shaw main kiri lebih positif, lebih menyerang. Martinez lebih suka untuk supply bola dengan progress the ball dengan sangat baik, boleh jadi ball playing defender dengan sangat baik. Dan yang paling penting di bahagian tengah, Sabitzer juga mampu untuk drop dan juga untuk membantu collect the ball dengan lebih positif apabila Martinez masuk. So mereka boleh progress the ball jadi lebih tinggi lah waktu second half. Dan yang penting Sabitzer pun dia boleh melakukan pressing yang bagus, even dia bukannya pemain yang orang kata apa memberi impak yang besar, tetapi dia still lagi memberi impak ketika MU out of position, yang mana dia melakukan pressing, defending rate dia bagus, and so bila dia dapat bola dia cepat untuk kenal pasti ruang yang kosong dan cepat untuk melakukan switch play. Jadi benda tu yang positif yang pertama yang MU lakukan di second half dengan perubahan orang kata apa Martinez dan juga Luke Shaw. Yang kedua, apa yang positif lagi adalah MU berubahnya tactical ni memang mastermind lah daripada Ten Hag, yang mana MU meletakkan Weghorst as a number 10, iaitu di belakang Rashford dan juga di belakang Garnacho, ataupun lebih kepada untuk open game ataupun untuk link up play. So apa yang dilakukan oleh Weghorst pada second half adalah benda yang sama dia lakukan di first half, tetapi kali ni dia bermain dengan drop lebih deeper dan dia bermain as a support. Waktu first half dia bermain as a target man, tetapi target man yang kena bertindak sebagai fast nine ataupun kepada orang yang dan dia juga yang kena bagi support. Tetapi di second half apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag memang bijak. Dia bawa turun Weghorst untuk bermain di belakang Rashford dan letak Rashford di bahagian hadapan dan Garnacho di bahagian kiri. So apa yang kita boleh lihat apabila Weghorst bermain sebagai number 10, dia sebenarnya adalah pemain yang rajin dan dia pandai untuk buat link up play dengan sangat bagus. So bila mana dia boleh memenangi perebutan area duel, bola tinggi dengan baik, dia boleh menang bola, dia boleh open, dia boleh create space. So bila mana ada pemain dah berada di hadapan dia lagi senang untuk buat passing, dia lagi senang untuk open game. So that is really suit dengan Weghorst punya gameplay lah. So bila mana Weghorst jadi link up play, Rashford boleh bebas, dia boleh open game ikut suka, dan yang paling penting dia senang untuk create orang kata apa attacking punya variation kepada bahagian hadapan. Tengok di bagaimana dia assist kepada Garnacho dan sebagainya. So benda yang ada pada Weghorst ni, satu, dia ada physical ability, dia ada kelebihan daripada physical untuk menang bola. Yang kedua, dia punya control ball bagus. Yang ketiga, dia punya vision bagus, dia boleh nampak pemain buat larian, dia nampak ruang kosong untuk dia open game. So apabila diletakkan sebagai as number 10 ataupun senang cerita sebagai playmaker, maka dia boleh melakukan link up play yang sangat bagus kepada pasukan MU. So that is a good thing lah Ten Hag buat kan. Dan kemasukan Garnacho juga memberi impak yang positif. Sebelum ni dia kena kecam yang mana dia tak boleh nak score dan sebagainya, tetapi dalam game ni dia improve, memang bagus daripada segi decision making dan juga dari segi finishing, yang mana kalau kita lihat memang dia boleh score, dia boleh buat keputusan yang lebih baik dalam game ni. Tetapi yang menariknya tentang Garnacho ni adalah bagaimana dia melakukan larian di belakang pertahanan dan juga bagaimana dia memanfaatkan ruang di bahagian fullback dan juga centre back untuk dia exploit di antara kedua-dua pemain ni untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan dan menerima bola. So as a receiver ataupun sebagai orang yang menerima bola, maka Garnacho memang sangat bagus lah. Apabila Weghorst buat passing, dia boleh menerima
menerima bola dengan baik. So ball control dia bagus, dia punya larian dan space pun bagus. So dia boleh membaca apa yang bakal dilakukan oleh Weghorst dan akhirnya dia berjaya menjaringkan gol. Jadi secara overallnya MU bermain dengan sangat baik di second half dengan perubahan taktikal yang berlaku. Tetapi macam saya cakap tadi, first half MU mempunyai masalah dan saya lupa ceritakan tentang permasalahan yang dilakukan oleh Sancho. Sancho is a good player sebenarnya. Sebelum ni Sancho bermain dengan baik. Tetapi apa silapnya? Semacam saya cakap tadi, perubahan taktikal yang berlaku adalah apabila Sancho diletakkan peranan sebagaimana dia bermain, kena main seperti Garnacho dan juga Anthony. Yang mana Anthony dan juga Garnacho, mereka ni adalah typical winger yang boleh beat 2-3 orang player masuk macam tu. Tetapi Sancho is the link up play. Bermaksud Sancho memerlukan bantuan yang banyak daripada Diego Dalot untuk dia melakukan link up untuk penetrate pasukan lawan. Sebab Sancho ni, dia ability dia bukan dribbling, dia lebih kepada untuk create space. Dia nak create lebih banyak ruang dan lebih banyak option untuk dia passing, untuk dia bina link up play untuk penetrate pasukan lawan. Tetapi penggunaan Sancho dalam game ni lebih kepada direct and lebih kepada memang touchline winger. So memang boleh dikatakan that is not Sancho. Bila dia main macam tu, kita akan nampak yang Sancho ni tak berapa berfungsi, bahkan dia tak dapat support yang banyak daripada Diego Dalot. So benda tu menyebabkan Sancho tak boleh bermain dengan efektif sangat. So mungkin Sancho boleh bermain dengan lebih narrow, ganti tempat Weghorst dan sebagainya. Dan untuk game ni juga Sancho memang tak function sangat. Tetapi apabila Sancho dikeluarkan, bawa masuk Bruno cover up bagi winger, saya tengok untuk game ni Bruno agak efektif lah bermain di bahagian kanan. Banyak orang kata apa, passing-passing yang dia lakukan not bad dan sebagainya lah. So benda tu positif lah untuk MU. So MU akan ada banyak tactical variation dan juga berapa banyak tactical approach yang bakal dilakukan oleh Ten Hag saya tak tahu, tapi overall is good lah. So untuk overall game, first half agak teruk, tapi second half tactical approach yang mantap dari Ten Hag. Jadi itu je lah. Assalamualaikum.